Assalamualaikum, apa khabar semua? Jadi hari ini kita nak cerita sikit tentang apa yang telah berlaku dalam dunia otomotif dari segi after sales. Jadi daripada minggu lepas, kebanyakan syarikat dah memulakan perkhidmatan lepas jualan, dan kita lihat semuanya memerlukan appointment lah. Jadi kita kena telefon dan tetapkan temu janji dulu, baru kita boleh pergi hantar kereta untuk servis. Saya rasa untuk tahun ni lah setidak-tidaknya memang kita semua terpaksa lakukan begitulah, kerana kita masih lagi dalam crisis mode in terms of the coronavirus. Jadi untuk PKP punya guideline ataupun MCO punya guideline ni, kita perlu social distancing, penjarakan sosial. Jadi salah satu cara untuk melakukan penjarakan sosial ialah untuk memastikan bilangan pelanggan yang datang tu tidak terlalu beramai lah. Okey, jadi kita tengok Pro 2 punya. Jadi dia punya guideline tu mudah je, ada 4 perkara kita kena tahu. Bukan semua pusat servis dibuka, dan semuanya melalui appointment sahaja, dan semua orang kena mengamalkan penjarakan sosial apabila berada di pusat servis. Dan kita boleh gunakan YouFirst punya website untuk menetapkan temu janji atau boleh telefon lah. Dan dia punya guideline ni lah, dia punya guideline. Jadi kalau nak tahu, pergi YouFirst, dan dia ada guideline dia dekat sini, dia beritahu macam mana nak buat. Dan juga di sini ada dia punya senarai lah, pusat servis yang beroperasi. Dia boleh telefon dan pastikan pusat servis anda yang berdekatan dengan anda beroperasi lah. Kalau macam saya akan tengok wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan ini dia pusat servis yang beroperasi. Jadi boleh juga melawat dia punya Facebook untuk melihat apa yang lagi ditawarkan lah di sini. So ini dia, start ready to serve you. So tengok dekat Facebook dia pun boleh. Jadi untuk syarikat-syarikat lain pun mereka telah kembali. Macam Toyota, bukan setakat pusat servis. Jadi kita tengok ini dia punya kilang pun dah bermulakan operasi kembali. Assembly Services Sdn Bhd telah mendapat kelulusan daripada Kerajaan Selangor untuk memulakan. Dia akan bermula pada 4 Mei lah, dan bermula minggu lepas lah. So kita tahu kilang Volvo juga telah memulakan operasi. Proton dengan Pro 2 saya tak pasti, yang lain-lain saya tak pasti sama ada sudah memulakan operasi ataupun tidak lah. Tapi kita belum dapat lagi sebarang maklumat daripada mereka tentang perkara ini. Dan untuk Modernas juga sama, dia pun mula buka dah, tapi 4 kali seminggu saja. Jadi kena semua tiap-tiap syarikat tu tengoklah awak punya jenama, tengok pastikan dia punya waktu operasi dia, hari operasi dia apa dan prosedurnya. Dan untuk Modernas, kita tahulah keadaan sekarang agak kurang menarik pasaran. Jadi mereka juga menawarkan diskaun ataupun rebate RM1,000 untuk Domina. Jadi sekarang harga 13,788, satu harga yang kira sangat menarik lah untuk motosikal 400cc. Dan pergilah ke pusat jualan Modernas untuk melihat apa lagi tawaran-tawaran yang ada, yang mungkin dapat dinikmati untuk motor-motor model-model lain mereka. Dan kita tengok juga ini Modernas punya press release. Dan untuk Mitsubishi juga mereka bermula daripada 4 bulan Mei. Tapi kena telefon, dia kata tengok waktu beroperasi tu bila, pasal tak sentiasa buka macam dululah. Saya lalu semalam dekat Telang Jaya pun, Toyota punya Top Mark sampai malam ada orang buat kerja lagi, servis kereta nampak kat belakang. Mungkin setengah-setengah pusat servis tu bagi mengawal penjarakan sosial, tak semua servis bay buka ke apa, kita pun tak tahu. Tapi keadaan tu berbeza daripada yang kita biasa tengok lah sebelum ni. Kemudian kita nak tengok pula angka jualan seluruh dunia. Semuanya jatuh teruk lah. Ini kita bermula dengan sebelah Jepun dulu. Kita mula dari Jepun, Korea, dan kita akan bergerak ke Eropah dan kemudian Amerika Syarikat. Kita tengok di sini Toyota worldwide sales jatuh 23%. 23%. Daihatsu jatuh 10.7%. Hino jatuh 24%. Jadi keseluruhan Toyota Group minus 22.6% the shrinkage. Jadi untuk antara jenama antara tiga besar ni, yang paling teruk ialah Hino, nampaknya 35%. Di outside of Japan untuk Daihatsu juga 32%. Dan Daihatsu ni kita tahu dia punya pasaran besar dia adalah di Malaysia dan Indonesia. So kita nampak angka besar ni mungkin angka yang melibatkan kita lah kan.
Dan di sini juga di Jepun kita tengok dia punya sale ni untuk Toyota pun. Jadi dalam Jepun dia punya shrinkage tak banyak, hanya 3.8%. Untuk Daihatsu pun tak banyak, hanya 6%. Tapi bila kita campur dengan outside of Japan, dia punya shrinkage banyak, 29% untuk Toyota, 32% untuk Daihatsu. Jadi ini berlaku kerana Jepun dia orang tak ada lockdown. Ekonomi dia orang jalan macam biasa. Cuma dia orang memang dah biasa daripada dulu mengamalkan pakai topeng muka semua. Jadi mereka tidak mengamalkan lockdown. Jadi ekonomi dia orang masih terbuka. Dan kita lihat ada banyak perbezaan dari segi sales lah di situ. So nampaknya ini satu yang perkara yang mungkin kita boleh discuss lagi lah further in the future. Ni untuk Honda pula. Kita tengok sama. Untuk Honda ini untuk setahun April 2019 sampai March 2020 Honda 88.6% kejualan dia. So ada jatuh sikit, jatuh berapa peratus ni, dalam 11% lebih lah di outside of Japan. Jatuh sikit je, tak banyak sangat. Tapi untuk March year on year pun ada jatuh juga. Amerika Syarikat outside of Japan 50.8% saja tinggal angka jualan daripada, kalau di Jepun 90%. So hampir separuh angka jualan outside of Japan dicapai untuk March 2020. Tapi di Jepun hanya jatuh 10%. So lagi sekali kita nampak kejatuhan angka jualan itu teruk di luar pada Jepun dan tidak di Jepun, kerana Jepun mereka tidak menutup ekonomi mereka. So kemudian kita tengok Nissan pula. Ini Nissan punya angka-angka dia. Jadi untuk bulan March teruk juga shrinkage Japan Nissan ni 36%. Jadi untuk dia punya global sales dia tengok 42%. So untuk Japan dia punya jatuh dia ialah 19%. Tapi outside of Japan jatuh 46%. So in terms of dia punya overall dia 42% jatuh. So ini menunjukkan bahawa lagi sekali memang ada perbezaan lah kalau kita tak tutup ekonomi dan kita tutup ekonomi. Untuk tahun the whole of the year last year lah sampai March because dia orang punya financial year April to March, jadi shrink 21% lah. Ni untuk Nissan lah. So daripada 338,000 pada tahun lepas, tahun ini 266,000. So kejatuhan yang agak besar juga. 21% tu satu angka yang besar. Macam kita pun expect tahun ini 20% lebih kurang minimum lah. 20 tu mungkin setinggi 50% lah. Tak tahu, kita tengok macam mana. 60% tu ialah tahun 1998 kejatuhan. Jadi ini pula untuk Subaru. Subaru ni menarik. Dia punya actually for Subaru dia ada improvement. Dia punya total global production jatuh sikit lah, minus 0.3, and untuk overseas production pun jatuh 16%. Tapi untuk Japan dia meningkat, dan overall global production dia sebenarnya naik for January to March 2020 banding dengan tahun lepas. Untuk passenger vehicle ni dia punya breakdown dia lah. Japan sales total jatuh 18%. Tapi dia punya export total meningkat. Jadi maksudnya for Subaru, the export market is performing better than the Japanese market, and that's an interesting thing lah. Tak tahu kenapa. Maybe it's a more enthusiast punya brand kan. Maybe that's why lah. Kita pun tak tahu apa sebab sebenarnya. Jadi ini pula berita sikit tentang Daihatsu ni. Sebenarnya Daihatsu tengah nak masukkan kereta ni lah, dia panggil Taft, macam SUV kecil. Sorry, dia terlajak kat situ pula. Okey, kita kembali ke ni. Ni Kia Motors pula. Jadi Kia Motors kita lihat dia punya global sales untuk bulan April jatuh 41.1%. Tapi di Korea meningkat 19.9%. Pasal Korea juga tidak menutup ekonomi mereka. Mereka tidak ada lockdown. Dan kita lihat bagaimana angka jualan di Korea sebenarnya meningkat untuk bulan April. Tapi di luar Korea jatuh 54%. Dan ini menjadikan total sales jatuh lah untuk Korea. Dan ini of course dia punya, because this, kenapa kita tengok increase decline 49
Tapi Korea increase 19% is because not really commensurate lah dengan size Korea tu, because market Korea tu not as big. So walaupun jatuh 54, dia tak boleh tolak 19 saja. Dia kurang sikit lah, pasal market Korea tu sebenarnya besar, tapi tak boleh nak counter balik lah dengan the rest of the global market. So sekarang ni kita tengok pula untuk group PSA. Untuk group PSA ni, kita tengok ini PSA groupnya, Q1 revenue. Q1 revenue untuk group PSA jatuh, semua pasaran jatuh, tak ada satu pasaran pun yang tak jatuh. Globally 29% jatuh, di Europe 30%, Middle East meningkat, dekat sini je meningkat 44%, tapi bilangan dia agak kecil. Di Latin America pun jatuh, di China and Southeast Asia jatuh teruk 78%. Ya, India dan Asia Pacific ni jatuh 4.7%, di mana Eurasia meningkat 39%, tapi angka kecil lah. So overall jatuh lah 30%. Itu kita lihat ni grup otomotif, tapi semua jatuh. Lebih kurang 13 to 15% lah dia punya shrinkage dia. Ini dia tengok dia punya revenue lah. So untuk grup Renault pula, kita tengok Renault juga jatuh sebanyak 672,962 kereta yang dijual, jatuh 25.9%. Dan dia punya kejatuhan tu teruk sikit lah daripada global overall yang Renault cakap ialah 24.6% drop global. So Renault jatuh 25.9%, slightly worse than the global numbers. And tapi kiranya among there lah, lebih kurang tu juga. So ni untuk Mercedes-Benz. Kita tengok dia on deliver 447,000 cars. So apa maksudnya tu? Dia maksudnya bila kita tengok worldwide retail 477,000 cars in the first quarter tu jatuh 14.9% lah. Untuk smart brand, ini memang dia tengah nak phase out dia punya ICE engine, internal combustion engine units, dan tengah nak buat all electric company lah untuk smart tu. Dan so dia punya jatuh tu 78% tu, I think has something to do with that also lah. Bila dia dah kill off the ICE numbers, tak sempat ramp up lagi yang itu, so jatuh lah. Dan untuk dia punya commercial vehicle pula jatuh lebih kurang 15%. Jadi semua orang menampakkan kejatuhan lah. Ni tengok FCA pula. FCA pun menunjukkan ini semua kejualan semua jatuh. Di Amerika Syarikat kurang 87,000 unit, di Asia Pasifik kurang 19,000 unit, di Europe kurang 97,000 unit, dan di Latin America jatuh 14,000 unit, dan di mana untuk Maserati dia jatuh 2.4,000 unit. So dia untuk Maserati dia tak selalunya, tak tahulah, kadang-kadang pelik juga brand yang a lot of very premium dia kadang tak jatuh teruk dalam keadaan macam ni, pasal pembeli-pembelinya memang ada a lot of cash reserve. Jadi untuk Ford pula, ni Ford Europe negara global lah. Jadi untuk Ford ni kita tengok dia punya teruknya, pasal Ford company besar ni dia memang cash flow dia kadang-kadang nampak teruk macam ni. Kita tak tengok orang tak tengok cash flow, tapi Ford ni dia punya, saya dapat information cash flow dia. So dia orang bleed 2.2 billion in quarter 1. Tapi kalau kita tengok dia punya cash reserve tiba-tiba meningkat. Macam mana boleh bleed 2.2 billion tapi meningkat sebanyak 12 billion di sini? Sebenarnya pasal dia ambil hutang. Jadi dia orang dah ambil hutang. Dia nampak ni, tengok completed 8 billion unsecured debt issuance in April. So dia orang dah ambil hutang lah, ambil hutang dengan bank, so ambil ada cash. So this improve dia orang punya cash liquidity position lah. Ini akan membantu mereka nak weather through the storm. Kalau dikatakan ada penganalisa daripada Amerika berkatakan kalau mereka punya pasaran tertutup langsung, syarikat-syarikat gergasi Amerika ni macam Ford, General Motors dengan FCA mungkin boleh bertahan selama sampai Christmas. Itu 8 bulan 6 bulan 6 hingga 8 bulan lah. Kalau tidak, dia tak boleh bertahan lah, lebih pada tu lagi lah. Tapi nampaknya pasaran mereka akan dibuka balik juga. Lebih kurang macam orang lain, lepas 2 bulan selalunya buka balik, kita pun nak mula buka balik kan.
Untuk General Motors pula kita tengok shrinkage dia tengok di US pasal dia orang lambat tutup market dia, lockdown yang lambat, so 7.2% crash. Europe 84% jatuh. Untuk international ada perkembangan 8.1%. Kita dia dalam international lah, tapi General Motors tak ada wakil kita kat sini. Untuk China pun jatuh 43.3% dan South America jatuh 15.0%. Overall drop is 22.4%. Of course General Motors memang tak very popular in Europe, so that's why the main numbers macam tu. So sekarang untuk Tesla kita tengok ni dia punya Q1 numbers lah. Jadi untuk Tesla dia ada tunjuk income and also delivery. Tengok income saya tak nak tengok sangat income, saya nak tengok delivery lah. Jadi bila kita tengok delivery ni, dia orang dah punya angka dia orang memang meningkat sampai quarter 1 2020 drop sikit. Jadi quarter on quarter banding dengan quarter 4 2019 memang drop 14% lah. Tapi kalau kita tengok banding dengan quarter 1 2019 sebenarnya ada peningkatan lebih kurang 9% di situ. Jadi total production pun ada peningkatan 33%. Dan ini akibat Model X, Model Y dengan Model 3 ni lah. Model Y dengan Model 3 ni dia more affordable, more newer models. Model Y baru saja dilancarkan. Jadi kita tengok di angka pembuatan lah 87,000 banding. So even dia punya production pun ada increase dekat sini. Jadi untuk delivery kita tengok untuk model ni Model X, untuk Model 3, Model Y pun ada peningkatan sampai 50%. Dan overall memang ada peningkatan lah untuk Tesla. Cuma dia punya global inventory dia mengecut lah sebab permintaan tinggi. So they try to catch up dengan production, so dia punya global inventory dia starts to reduce lah. So jadi kita lihat kat situ keadaan semua memang agak mencabar sikit untuk industri otomotif. Dan di Malaysia seperti yang kita dah laporkan semalam, kita tengah tunggulah macam mana cara benda akan berlaku dalam masa terdekat ni, sama ada ianya akan bertambah elok ataupun tidak. Jadi kita sangat-sangat berharap bahawa keadaan akan berubah dan menjadi bertambah elok dalam masa mungkin 2-3 bulan ni lah. Kalau kita tengok keinginan orang untuk keluar dan melakukan aktiviti ekonomi itu memang nampaknya banyak lah, pasal di mana ada pasar Ramadan orang berebut pergi. Walau orang tak berapa nak takut pula dengan virus ni, nak terus pergi nak cari juga kuih-kuih. So kalau itu semua berlaku di semua tempat, satu yang bagus. Tetapi kita berharap semua orang yang terlibat akan mengambil langkah-langkah berjaga-jaga untuk memastikan kita masih lagi dapat mengurangkan kadar jangkitan. Hanya pakai topeng muka kalau boleh untuk melindungi orang lain. Kalau kita terutamanya kita ada batuk-batuk ke, pakai topeng muka tu, takut kita ada virus tu kita sebarkan pada orang lain lah. Dan kalau boleh kita nak pegang, ialah memang kita tak lagi kita nak masuk pasar raya, selalunya dia bagi kita hand sanitizer. So untuk menghilangkan virus pada tangan kita lah, pasal kita nak pegang buah-buah atau ikan kita nak angkat beli. So harap-harapnya itu dapat mengurangkan lah risiko untuk penyebaran COVID-19 ni. Kita sangat-sangat berharap bahawa kita dah turn corner lah. Kita hope dia dah turn a corner dan kita boleh mendapat melihat ekonomi kita kembali lah. Okay? Apapun, saya ucapkan terima kasih kerana datang menonton sampai habis. Kalau awak suka video ni, ada manfaat, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Kalau first time datang sini belum subscribe lagi, tekan butang langganan dan subscribe pada channel kita. Dan kalau boleh tekan butang loceng tu lah, supaya kita boleh dapat notifikasi segera bila kami naikkan video-video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.